Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita hadis yang ke 1393 daripada kitab Bulughul Maram, yang sepatutnya kita sebelum ni kita baca kitab bab jual beli, tapi oleh kerana dekat dah dengan raya haji, jadi kita bincang berkenaan dengan ibadat korban daripada kitab Bulughul Maram. Jadi kita hadis 1393. Katanya wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه. Maksudnya daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, katanya, aku pernah menghadiri salat hari raya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai mengimami salat kaum muslimin, baginda melihat ada kambing yang telah disembelih. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih korbannya sebelum solat, hendaklah dia menyembelih kambing lagi sebagai gantinya. Dan barang siapa yang masih belum menyembelih, hendaklah dia menyembelihnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni minggu lepas kita baca dah. Kita baca dah hadis ni, ada apalah kita baca pula sekali lagi, lepas tu kita hurah secara ringkas sahaja sebab minggu lepas kita hurah dah. Jadi Jundub bin Sufyan dia cerita kepada kita bahawa dia pernah hadir solat hari raya bersama dengan Rasulullah. Lepas daripada Rasulullah selesai sembahyang, ternyata ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah telah sembelih kambing sebelum daripada selesai sembahyang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sembelih kambing sebelum daripada sembahyang, maka hendaklah disembelih kambing yang lain sebagai gantinya, kerana korban dia tidak sah. Sebab di sana ada waktu yang boleh kita buat korban. Sebelum daripada waktunya jadi korban tersebut. Manakala orang yang belum sembelih, maka hendaklah disembelih. Okey, habis itu. Setengahnya haiwan korban yang tidak memenuhi syarat, ataupun tajuk yang diletak oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, Uyubul Udhiyah. Maksudnya kecacatan yang ada pada binatang korban. Di sana ada syarat yang perlu dipenuhi pada binatang korban itu sendiri. Andai kata syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak boleh kita buat korban dengan binatang tersebut. Walaupun binatang itu adalah lembu, walaupun binatang itu adalah unta, walaupun binatang itu adalah kambing. Ada syarat-syarat dia. Baik, nanti kita tengok benda syarat-syarat dia daripada hadis yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Katanya, wa 'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fi ad-dhahaya al-'awra'u al-bayyinu 'awaruha wal maridatu al-bayyinu maraduha wal 'arja'u al-bayyinu dhal'uha wal kasiratu allati la tunqi. Rawahu al-khamsah وصححه الترمذي
wa Ibn Hibban. Maksudnya daripada Bara' bin Azib, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami. Lalu Rasulullah bersabda. Jadi Rasulullah bersama dengan sahabat, tiba-tiba Rasulullah berdiri, dalam sahabat ramai-ramai Rasulullah berdiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar hukum kepada para sahabat, ada 4 jenis yang tidak cukup untuk korban. Ada 4 jenis tidak harus, tidak boleh buat korban. Yang pertamanya adalah haiwan yang bermata juling. Silap ni dia tak mana silap. Dia al-aura al-bayyinu awaruha. Maksudnya binatang yang mata dia buta sebelah mata. Itu makna al-aura. Dia tak makna juling. Situ tak makna juling juga kan? Dia silap, bukan makna juling. Dia al-aura. Kalau kita orang belajar bahasa Arab, aura adalah muannas. Muzakkar dia a'war. Kita biasa dengar di antara sifat dajjal adalah a'war. A'war mana dia di sifat dajjal? Buta sebelah mata. Al-aura maksudnya buta sebelah mata. Jadi ada 4 jenis binatang yang tidak memadai dan tidak boleh, tidak sah buat korban. Yang pertamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah binatang yang buta sebelah matanya, yang jelas buta tersebut. Jelas buta dia. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, haiwan ataupun binatang yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang ketiganya adalah haiwan yang tempang, yang jelas kepincangannya saat itu, tempangnya jelas. Yang keempatnya adalah dan haiwan yang al-kasiratul lati la tunqi, maksudnya haiwan yang kurus kering. Dia tidak ada isi pada binatang ataupun binatang tersebut, hanya tinggal kulit dengan tulang. Cakap kita kering. Hadis ini diriwayat oleh 5 orang ulama hadis dan dinilai sahih oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibn Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpandukan kepada hadis ini, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi pada binatang korban. Antaranya adalah mesti tidak ada pada binatang korban kita kecacatan tertentu. Ada kecacatan tertentu menyebabkan tidak sah kita buat korban dengan binatang tersebut. Antara kecacatan yang menyebabkan tidak sah kita buat korban, yang pertamanya adalah binatang yang buta sebelah mata. Binatang buta sebelah mata. Baik, kalau buta sebelah mata tidak memadai dah, apatah lagi kalau buta dua-dua belah mata. Dia biasa kambing ialah masa dilahirkan tak ada masalah, besar sikit mari sakit mata sampai ke putih mata sebelah mata. Ada kalau kambing. Orang yang merah kambing apabila berkabur lagu ni dia faham lah. Putih. Jadi sampai ke tak nampak terus mata. Okey, buta sebelah mata ataupun buta dua belah mata, sama juga lembu, tak kira lah. Maka hak ni tidak memadai. Walaupun gemuk, papak tubuh, tapi mata sebelah buta, tak boleh. Sebab ni jelas Rasulullah menyebut dalam hadis. Satu. Yang keduanya adalah binatang yang sakit, yang nyata sakitnya, yang jelas sakit dia. Kita tengok nengu je, kuruh je, nengu je, tak mau makan. Okey, nyata sakit dia. Kalau demam sikit-sikit, itu perkara biasalah. Kalau tak teruk mana sakit dia, itu boleh lagi kita buat korban. Dua. Yang ketiganya adalah binatang yang tepang, yang jelas tempangnya. Kalau sikit-sikit tak ada masalah. Jadi kecok sikit-sikit tak ada masalah. Kecok parak tak boleh. Dia kita nak ukur, nak tahu mana kecok sikit, kecok parak. Okey, ukuran dia gini. Kalau sekiranya kita lepas dia sekawang, kita lepas kawanang dia, hak yang kecok parak saat ni tu ketinggalan semua daripada kawanang dia. Tu dia panggil dia kecok yang teruk. Hak tu tidak memadai. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, kepincangan ataupun kecok saat ni, kalau cakap kita kecok saat ni, kecok yang teruk, sehingga kan kalau berlaku ketika proses penyembelihan sekalipun tetap tidak memadai. Jadi maksudnya kadang-kadang orang tu dia perebah binatang kan, sampai ke patah kaki binatang. Baik, ketika patah kaki, kalau lepas membelih tu masalah lain lah. Ni sebelum daripada membelih. Jadi dalam proses untuk penyembelihan, masa perebah saat ni tu patah kaki. Baik, kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i tidak dibolehkan. Hal ni disebut jelas oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Andai kata kaki binatang tu patah ataupun tempang dalam proses penyembelihan, maka ia tidak memadai, tidak boleh dah
nak buat korban dengan binatang tersebut. Nak sembelih boleh. Sembelih tak ada masalah, boleh je, tapi buat korban tidak dibolehkan. Baik. Itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi hak yang patuh ketika perebah saat itu, kalau kita nak cari buah khilaf tu memanglah ada khilaf, ada perselisihan pandangan ulama dalam masalah ni. Cuma hak yang kita cerita mengikut pandangan yang diguna di tempat kita, iaitu mazhab Imam Syafi'i. Berapa dah? 3. Yang keempatnya adalah binatang hak yang kuruh kering. Hak yang dia tinggal cakap kita gak dengan tinggal tulang dengan kulit je. Baik. Hak ni juga tidak memadai. Kita di tempat kita, kalau kita pihak penganjur buat korban, pihak penganjur dah cari binatang kuring, tabak kena marah kat orang. Kalau cari binatang kuring, memang tak ada lah pihak penganjur hak yang buat gini. Baik. Dan kalau kita beli diri pun, kalau binatang hak yang kuring ni murah pun tak boleh kita buat korban. Tapi kalau kita beli kuring 2 bulan lepas tu kita gemukkan dia, maka bolehlah buat korban. Dia hak yang dimaksud dengan kuruh kering ni, hak tak boleh buat korban ni maksudnya hanya tinggal cakap kita kok tinggal kulit dengan tulang aja. Tapi kalau kita tengok kepong je dak makan, tapi masih lagi banyak daging. Ya kadang-kadang orang hak yang penganjur korban saat ni tu dak pandang mera binatang. Buat balik awal, buat balik 2 bulan, 2 hari sebelum ataupun 3 hari sebelum korban. Wi makan dak, air dak wi. Nak kemeleh tu kepong binatang. Tapi kepong kalau kita tengok memang kuruh ha. Tapi kalau orang pandai kata daging banyak lagi, dak kering sangat gini, tu masih lagi boleh buat korban. Ya ada juga hak yang lagu tu. Jadi pihak penganjur saat ni tu pandai buat anjur korban sahaja, buat balik lembu awal tak pernah cara ke lembu. Siapa nak meleh tu kuring lembu. Baik. Tapi maksud kita kuring ni bukanlah siapa tinggal kulit dengan tulang. Hak tak bolehnya siapa tinggal kulit dengan tulang. Baik. Ini benda penting lah. Benda penting. Hak yang perlu kita kena ambil berat. Sebab dia melibatkan sah ataupun tidak. Amba ada beberapa orang sahabat dan anak-anak murid amba hak yang belajar luar negara. Yang mana dia kata kadang-kadang pihak penganjur, hak yang anjur korban di luar negara, hak yang tiba-tiba pergi beli lembu kering, lepas tu buat korban. Jadi hak tu bermasalah sebenarnya. Jadi kena berhati-hatilah. Berhati-hati. Jangan kira murah sangat. Siapa ke tak sah korban, hak tu tak boleh lah. Baik. Hadis ini diriwayat oleh 5 orang ulama hadis, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibn Hibban. Baik. Jadi dalam hadis ni Rasulullah kamu 4 perkara hak yang tidak memadai, yang tidak sah kita buat korban. Cuma di sana ada hadis-hadis yang lain. Nanti kita akan bincang lepas daripada ni, ada juga yang disebut lepas daripada ni. Cuma sebelum daripada kita masuk kepada perbincangan yang baru, kita nak buat sedikit kesimpulan. Kecacatan hak yang tidak memadai pada korban ni adalah kecacatan hak yang disebut sanisa. Lepas tu yang keduanya adalah kecacatan yang mengurangkan benda yang dimakan daripada binatang korban tersebut. Kecacatan yang mengurangkan daging dan seumpamanya pada binatang tersebut, maka ia juga menghalang untuk kita melakukan korban daripada binatang itu. Seterusnya katanya syurutul udhiyah, syarat-syarat binatang korban. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadhbahu jaza'atan min ad-dha'n. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kamu menyembelih korban selain haiwan yang cukup umur, kecuali bila kamu susah memperolehinya, maka kamu boleh menyembelih kambing jaza'ah. Baik, dia terjemahan lagu ni terjemahan yang perlu diperbaiki lagi. Sekali lagi kita cuba terjemah cara kita. Jangan kamu sembelih melainkan binatang musinnah, melainkan ketika susah untuk mendapatkan musinnah, maka sembelihlah jaza'ah daripada biri-biri. Dia orang Arab ni, dia binatang tu daripada dilahirkan lepas tu besar sikit sampai ke umur berapa dia ada nama-nama dia. Dalam hadis ni ada 2 perkara yang Rasul sebut. Yang pertamanya musinnah, yang keduanya jaza'ah. Musinnah ni adalah binatang yang apabila dia telah sampai kepada umur tertentu, begitu juga jaza'ah,
adalah binatang hak yang sampai kepada umur tertentu. Dia bahasa Arab di antara bahasa hak yang cukup kaya lah dengan kalimah-kalimah dia. Dia binatang tu start daripada dilahirkan ada nama dia. Besar sikit ada nama dia, besar sikit ada nama. Nama dia berbeza. Begitu. Baik. Jadi dalam hadis ni Rasul kata mu jangan korban melainkan dengan binatang musinnah. Okey, soalannya benda binatang musinnah. Musinnah ni kalau unta umur dia 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Kalau lembu umur dia 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Kalau kambing umur dia 2 tahun masuk tahun yang ketiga sama dengan lembu menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain, musinnah daripada kambing ni adalah umur dia setahun masuk tahun yang kedua. Maksudnya tentang kambing, musinnah kambing ni ulama berbeza pandangan dalam menetapkan umur dia. Baik. Jadi kalau unta umur 5 tahun masuk tahun yang ke-6, kalau lembu umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga, kalau kambing umur dia 2 tahun masuk tahun yang ketiga menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang keempatnya adalah biri-biri. Dalam ni kata Rasulullah, kalau payah untuk dapatkan musinnah maka boleh sembelih jaza'ah daripada dha'an. Apa makna jaza'ah? Dha'an maksudnya biri-biri. Dha'an makna biri-biri. Maksudnya kalulah tak ada musinnah jadi boleh sembelih jaza'ah. Jaza'ah ni umur dia lebih muda daripada musinnah. Jaza'ah adalah umur lebih muda daripada musinnah, iaitu biri-biri yang umur dia setahun masuk tahun yang kedua. Jadi kesimpulan, dalam masalah unta, kamu nak sembelih, nak buat korban dengan unta, pastikan unta tu umur 5 tahun. Sebab kalau unta belum lagi umur 5 tahun, dia tidak dinamakan musinnah. Sedangkan Rasul kata, mu jangan sembelih mereka musinnah. Jadi musinnah adalah syarat sah korban. Kalau tidak cukup umur, maka tak jadi korban. Manakala lembu, pastikan umur dia 2 tahun. Kalau tak cukup 2 tahun, maka tidak memadai. Kambing mesti kena cukup umur 2 tahun. Pandangan yang kedua, cukup setahun pun boleh dah. Yang ketiganya adalah biri-biri, umur dia cukup setahun. Dia lain. Kalau kambing cukup 2 tahun, kalau biri-biri cukup setahun. Sebab kambing mesti musinnah, manakala biri-biri muda sikit jaza'ah. Baik. Cuma apa yang disebut oleh ulama mazhab Imam Syafi'i, masalah biri-biri sahaja, masalah biri-biri sahaja. Biri-biri boleh kita buat korban sebelum umur dia setahun, tapi dengan syarat bersaling gigi. Jadi kalau misalnya biri-biri bersaling gigi sebelum umur setahun, boleh buat korban. Manakala unta, lembu, kambing, penetapan umur tanpa dilihat kepada bersaling ataupun tidak gigi. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Seterusnya katanya wa an Ali radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrif al-'ain wal udhun wa la nudahi bi 'awra wa la muqabalah wa la mudabarah wa la kharma wa la tharma. Maksudnya akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibn Hibban wal Hakim. Daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk memeriksa mata dan telinga haiwan korban. Jadi kalau kita nak buat korban, kena perhati telinga, perhati mata dia. Ini hak yang Rasulullah perintah. Perhati telinga, kena tengok telinga, kena tengok mata. Kerana kami tidak boleh buat korban dengan binatang yang aurak. Aurak ni tadi kita cerita dah, hak yang buta sebelah mata. Binatang hak buta sebelah mata kami tidak boleh buat korban. Haiwan yang terputus bahagian depan telinganya, haiwan yang terputus bahagian belakang telinganya, haiwan yang robek telinganya, dan haiwan yang rompong giginya. Ni Rasulullah sebut secara jelas. Baik, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang ulama hadis yang lain dan dinilai sahih oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim An-Naisaburi. Jadi dalam hadis ni Ali menceritakan ataupun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, Rasul suruh kita perhati telinga dengan mata binatang korban. Jadi kalau kita masuk meda korban dengan pihak-pihak tertentu, jadi pihak penganjur lah kena ambil berat abang ni. Pihak penganjur masa nak pergi beli lembu orang, nak beli lembu orang, jadi kena tengok mata lagu mana,
telinga lagu mana, kena tengok. Baik, sebab Rasulullah suruh buat begitu untuk memastikan mata okey, telinga okey. Kerana tidak boleh buat korban dengan binatang hak yang buta sebelah mata. Lepas tu tidak boleh buat korban dengan binatang hak yang terputus bahagian atas telinga, bahagian bawah telinga, hak yang belah telinga dia. Tapi belah hak yang tidak boleh diboleh ni adalah belah hak yang menghilangkan satu juzuk daripada telinga. Kalau belah saja tapi tidak menghilangkan satu juzuk daripada telinga, maka itu tidak menjadi masalah. Sama juga hak jenis binatang tak ada gigi habis, luruh belaka gigi. Tak ada habis, cabut habis gigi. Kalau cabut seputung, dua putung, hak tu tak ada masalah lagi. Ini penting, perlu kita kena ambil berat bab ni supaya ibadat korban kita sah. Baik. Seterusnya, wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا متفق عليه. Maksudnya daripada Ali bin Abi Talib, seorang sahabat yang cukup masyhur, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama dia adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk menguruskan korban Rasulullah. Jadi, pada tahun tu Rasulullah buat korban banyak. Rasulullah buat korban, maka Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk menguruskan binatang korban dia. Baik. Membahagi-bahagikan daging, kulit dan pakaian binatang kepada orang miskin. Dia jilalah, ni pakaian dia. Pakaian dia maksudnya kalau unta tu dia ada benda pelapik hak atas apa semua sekali tu, Rasulullah sedekah belaka kepada orang miskin. Dan tidak memberikan bahagian apa pun daripadanya kepada tukang jagalnya. Itu makna tukang jagal. Tukang jagal ni maksudnya penyembelih, pelapah, orang hak yang misah, orang meleh. Rasulullah tidak beri, Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali, jangan beri daripada korban tersebut kepada orang hak yang meleh dengan orang hak yang lapah. Ada dalam riwayat yang lain menyebut Sayyidina Ali kata wa nahnu nu'tihi min indina. Lalu kami memberi pengupah kepada penyembelih daripada barangan lain hak yang dimiliki oleh kami. Kami upah juga tapi bagi upah benda lain. Sebab Rasulullah tidak bagi upah daripada daging binatang korban kepada penyembelih. Ini benda hak yang penting yang perlu kita kena tahu agar ibadat korban kita sah. Baik, dalam hadis ni yang pertama sekali Rasulullah telah memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk menguruskan korban Rasulullah. Jadi tidak menjadi masalah berpandukan kepada hadis ini, kita mewakilkan kepada orang lain untuk menguruskan ibadat korban kita. Okey, boleh. Kita wakil kepada orang lain supaya menguruskan ibadat korban kita. Walaupun pada asalnya ibadat korban kita tu kitalah hak yang buat. Kitalah hak yang urus tu pada asalnya kerana ibadat kita. Tetapi boleh kita wakilkan kepada orang lain untuk menguruskan ibadat korban kita. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Ali supaya membahagikan daging-dagingnya, kulit-kulitnya dan pakaian binatang tersebut kepada fakir miskin. Masalah hukum membahagikan daging dan kulit, pakaian binatang kepada fakir miskin ni, dia kena tengok. Kalau korban wajib, maka wajib kita kena bahagikan semua sekali kulit binatang, daging binatang kepada fakir miskin. Kalau sekiranya korban itu adalah korban wajib. Adapun kalau korban sunat, maka hak yang wajib kita bahagikan kepada fakir miskin hanya sekadar yang dinamakan sebagai sedekah. Kita kata kita bagi setengah kilo je sebagai contoh, maka sudah memadai. Baik, seterusnya yang ketiganya, Rasulullah melarang Sayyidina Ali untuk memberi daripada daging korban tersebut kepada penyembelih. Jadi tidak boleh kita nak ambil daging korban nak bagi kepada penyembelih. Ada setengah tempat di tempat kita, jadi lepas daripada sembelih saat itu, pala tu tak payah kosek. Sebab pala tu hak siapa? Hak penyembelih. Ada setengah daripada tempat kita. Maka perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Jangan buat lagu tu. Tak boleh. Hukum dia adalah haram. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lah. Sesiapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka tidak ada korban baginya. Orang yang jual kulit binatang korban, maka tidak ada korban baginya. Dia jual ni adalah pertukaran benda dengan benda. Sama juga pertukaran benda dengan tenaga. Dia mengambil hukum jual beli juga, pertukaran benda dengan tenaga. Jadi kita upah orang ni daripada binatang korban, dia panggil pertukaran benda dengan tenaga. Maka dia mengambil hukum jual beli. Maka apabila benda tu berlaku menyebabkan tidak ada korban bagi orang yang melakukan hal tersebut, maksudnya pahala korban tidak dapat. Tu kita kena berhati-hati dalam masalah ni. Jadi kalau kita nak bagi juga kepada penyembelih sebahagian daripada daging korban, caranya adalah kita bagi upah dia daripada benda lain. WBT 50 ya atau WBT 30 ya. Ikutlah nak bagi banyak mana pun, ataupun bagi kain plekat ke sebagai pengupah dia. Lepas tu kita bagilah daging tersebut kepada dia, bukan atas nama pengupah tetapi atas nama hadiah kalau sekiranya dia orang senang, ataupun atas nama sedekah kalau sekiranya dia orang susah. Hak yang tidak boleh kita bagi kepada penyembelih daripada daging korban atas nama pengupah. Tapi kalau atas nama sedekah, atas nama hadiah, hak tu boleh. Baik, jadi sebaik-baiknya caranya adalah kita bagi piti lah. Cakap mudah. Tok piti dalam ampau 50 ya, upah kepada orang meleh. Lepas tu bagi pula daging kepada dia atas nama hadiah kalau dia orang senang, ataupun sedekah kalau dia orang susah. Baik. Seterusnya kata dia lagi wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam 'am al-Hudaybiyah al-badanata 'an sab'ah wal baqarata 'an sab'ah, rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahawa di hari perjanjian Hudaybiyah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih setiap ekor unta untuk 7 orang dan setiap ekor lembu untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Jadi Sayyidina Jabir dia cerita kepada kita tentang peristiwa yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Sebelum daripada ni pernah kita cerita tentang perjanjian Hudaybiyah. Baik. Jadi pada tahun perjanjian Hudaybiyah tersebut Rasulullah, para sahabat sembelih seekor unta untuk 7 orang, seekor lembu untuk 7 orang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Maka berpandukan kepada hadis inilah majoriti ulama fiqh, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i, mereka berpandangan bahawasanya lembu boleh berkongsi sebanyak 7 orang, begitu juga unta boleh berkongsi sebanyak 7 orang. Unta boleh kongsi sebanyak 7 orang, lembu boleh kongsi sebanyak 7 orang. Tapi kena ingat, bukanlah wajib lembu, seekor lembu kena kongsi 7 orang. Bukan begitu. Bukan wajib kena kongsi 7 orang. Boleh berkongsi sebanyak 7 orang. Baik, kalau tak mau kongsi pun tak ada masalah. Bahkan hak tu hak lebih afdal. Hak lebih afdal kita sembelih lembu seekor seorang. Hak tu lebih afdal. Lembu seekor seorang hak lebih afdal. Cuma kalau kita nak berkongsi, boleh kita berkongsi seekor lembu sebanyak 7 orang. 7 orang ni paling banyak 7 orang ni paling banyak. Bukan mesti 7 orang. Kalau kurang daripada 7 orang pun tak ada masalah. Kita nak kongsi 5 orang je. Ataupun kita nak kongsi 3 orang je. Ataupun kita nak kongsi 2 orang ke. Boleh, tak ada masalah. Jangan pula ada pihak penganjur kata sepatutnya kita tahun ni kita nak buat 5 ekor. Tapi hak seekor tu dah cukup orang. 6 orang aja nak masuk. Jadi tak boleh nak buat seekor, nak buat orang ni. Tempat sebatas seekor sebab dah cukup seorang lagi. Apanya nak batas pakai awak pakai awak kongsi 6 orang payah dia. Bukan mesti kongsi 7 orang. Tu tak faham cakap gitu. Baik, sebenarnya 7 ni adalah bilangan yang paling banyak perkongsian pada seekor lembu. Tapi bukanlah bermakna mesti kena kongsi sebanyak 7 orang. Boleh kita kongsi kurang daripada 7 orang, 6 orang ke 5 orang ke. Cuma mahal sikit lah. Kalau kongsi 7 murah sikit. Kalau kongsi 6 mahal sikit. Gitulah. Cuma tak ada masalah, boleh je kongsi sebanyak 6 orang, 5 orang. Tu kita kena faham. Adapun perkongsian lebih daripada 7 orang pada seekor lembu, maka hukum dia adalah tidak dibolehkan dengan kesepakatan ulama. Maksudnya tidak sah korban. Ada sebahagian kan orang kita
dia pakai ngegeng-geng dia ataupun kumpulan dia ataupun jemaah dia, kawan-kawan dia 2-30 orang, kumpul piti sikit seorang setiap bulan, cukup setahun boleh beli seekor lembu. Lepas tu nak buat benda, nak buat gebang. Jadi berapa orang hak yang kutip duit tau? Ada dalam 20 orang. 20 orang kutip duit. Jadi kalau benda nak masuk sebahagian main 800 setengah, nampak banyak ngak. Nampak banyak sangat. 800 setengah tu nampak banyak ngak. Padahal gelang duk tukar sokmo. Tiap-tiap tahu. Bak lain handset tukar sokmo. Lambat bunyi handset baru tukar sokmo. Tapi kalau bak korban ni 800 nampak banyak sangat. Okey. Jadi pun kutip dah sikit seorang. Kupu dalam berapa orang? 20 orang. Jadi boleh beli seekor lembu. Boleh beli seekor lembu. Adakah boleh didakwah korban 20 orang saat itu? Jawapannya tak boleh. Kalau buat agak tak jadi korban, boleh makan daging saja. Kerana perkongsian pada seekor lembu hanya 7 orang sahaja. Tidak boleh lebih daripada 7 orang. Itu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam masyarakat kita payahlah kita nak jumpa, bukan tak ada juga orang buat korban seekor lembu seorang. Tapi kebanyakan masyarakat kita ni buat korban seekor lembu 7 orang. Jadi apabila buat seekor lembu 7 orang, maka banyak benda yang perlu kita kena bincang berkait dengan korban seekor lembu 7 orang. Banyak benda yang kita kena bincang. Ni yang kabur secara ringkas lah. Biasa kesalahan-kesalahan yang ataupun yang ada berlaku dalam masyarakat kita ketika buat perkongsian daripada seekor lembu untuk 7 orang. Ini kita sebut secara ringkas kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku. Jadi kena perhati molek agar kita tidak tersilap dah lepas daripada ni. Kita ingat nak buat korban ni nak dapat pahala. Rupa-rupanya buat korban bukan dapat pahala, dapat dosa pula sebab kesilapan dalam buat korban. Ingat boleh dah untung so lah, rupanya untung kecil, hak rugi parak hari. Itu kena penting kita kena tahu. Antara kesilapan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ni kesilapan daripada pihak penganjur lah. Ini kita sebut kesilapan pihak penganjur. Adalah ketika dia seekor lembu tu perkongsian sebanyak 7 orang, tiba-tiba lembu hak yang disembelih ataupun hak yang dia buat korban, kita kata ada 5 ekor. Jadi apabila ada 5 ekor, maka peserta lebih kurang dalam 35 orang. 5 ekor kali 7 35 orang. Jadi dia pun buat senara 35 bahagian. Okey, nampak? 1 2 3. Okey, siapa nak masuk? 1 2. Harga sama je. Harga 800 belaka. 1 2 3 4 5 sampai dah 35 bahagian. Lepas daripada tu tanpa dia menentukan 7 orang ni lembu mana? 7 orang ni lembu mana? 7 orang ni lembu mana? Hak tu tak jadi. Hak tu tidak sah. Mesti kita kena tentu lembu mana. Sebab kerana di antara syarat niat mestilah yushtaratu sudurun niyyati ba'da ta'yinil madhbuh. Begitu yang disebut oleh Khatib Asy-Syirbini dan beberapa orang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Disyaratkan lahirnya, terbitnya niat setelah daripada ditentukan binatang yang hendak disembelih. Kalau belum lagi ditentukan, maka tidak memadai niat. Jadi sekarang ni mana binatang ku? Tak ada tahu hak mana se. Jadi hakmu salah satu daripada 5 ekor ni ya, salah satu sebahagian daripada 35 bahagian daripada 5 ekor ni. Hak mana se tak tahu. Hak tu adalah silap. Hak tu adalah salah. Ada jadi korban buat lagu tu. Baik, jadi kena tetapkan mana. Okey. 7 orang lembu A, 7 orang ni lembu B, 7 orang ni lembu berikutnya. Tu cara dia. Kita yang pertama. Yang keduanya, apabila lembu saat itu berkongsi sebanyak 7 orang, maka kita kena ingat daging daripada lembu tersebut ataupun benda yang ada pada lembu tersebut juga tuang dia adalah 7 orang. Okey, lembu saat itu tuang dia 7 orang. Maka lembu saat itu ada 7 orang tuang dia. Jadi apabila ada tuang dia 7 orang, maka benda-benda yang ada pada lembu tersebut kena bagi 7 lah. Kena bagi 7. Ada juga sebahagian daripada penganjur korban, dia tak bagi 7, dia bagi 8. Dia bagi 8. Tuang ada 7 je, bagi 8. Pandai-pandai pula dia. Macam hak dia. Mu wakil je kan? Mu bahagian pengurus je kan? Ada boleh bagi 8. Bagi 8 gua ni hak orang. Dah apa mu bagi 8 selagi mudah nak wi kau orang misah nak wi. Tak boleh hak orang tu kan? Tak boleh buat gitu hak orang. Lepas tu kalau nak buat agak, kena minta lah dengan tuang dia. Tuang dia ada kan? Minta pun tak dipaksa-paksa. Biar tuang dia bagi secara sukarela.
ni dok kabur sepatah pakai bagi lapang lalu dah 7 bahagian bagi kita orang dia, sebahagian kita ambil, itu adalah salah. Tu kita kena faham. Sebab barang orang. Okey, berapa dah? 2. Ni di antara benda yang perlu kita kena perbetulkan agar tidak berlaku kesalahan dalam pelaksanaan ibadat korban kita. Yang ketiganya, kita tuang ada 7, tapi ada benda yang tak boleh nak bagi 7. Sebagai contoh kaki. Kaki nak bagi 7 mana? Kaki ada 4 je. Kaki ada 4 je. Maka ketika tu kena akak ataupun kita kena halal bergala. Cakap Terengganu kata halal bergala. Tak apalah kita halal bergala sikit sebanyak tu. Sikit sebanyak tu halal bergala. Berapa dah? 3. Yang keempat, ini antara benda yang penting lah, yang perlu kita kena faham dan perlu kita kena tahu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula sebahagian daripada orang di tempat kita hak yang penganjur, hak yang hak yang buat beberapa ekor, yang mana katakanlah kita buat 3 ekor lah. Saat ni kita tak 5 ekor, kita buat 3 ekor je. Tak payah banyak-banyak sangat lah. Kita kata 3 ekor je. 3 ekor saat ni tu, lembu harga sama. Kita kata 800 sebahagian. Ni sebagai contoh 800 sebahagian 3 ekor. Jadi memang dia tentu dah. 7 orang lembu A, 7 orang lembu B, 7 orang lembu C. Tapi lepas daripada lapor, lepas daripada siang dia kupus tepat lagi. Benda dia kupus setepak daging. Dan kalau kita tanya dah apa mau kupus setepak kau? Sebab dia kata nak mudah bagi lepas tu kalau kita kupus tepat ni kita boleh bagi sama rata. Boleh bagi sama rata. Jadi kalau kita kupus tepat ni boleh bagi sama rata lah. Nanti kita buat dah 3 ekor lembu jadi 7, 14, 21. Kita buat 21 tapak daripada hak yang kita kupus tepat. Tu adalah perbuatan yang salah. Hak tu tak boleh buat lagu tu. Sebab dia tak boleh. Yang pertama sekali kita kena faham bahawasanya lembu walaupun harga bahagian sama, tapi lembu saat ni tu hak 3 ekor tu dia ada kecil besar. Walaupun harga sama. Hak kecil mungkin lebih kurang sikit daging 2 kilo ataupun kurang sikit daging 3 kilo. Dia nak 100% sama di antara lembu A dengan lembu B ni, walaupun harga kita beli sama, payah kita nak cari daging sama. Jadi ada kurang ada lebih. Jadi apabila ada kurang ada lebih, katakanlah hak lembu A dia lebih besar sikit lebih 5 kilo daripada lembu B. Jadi apabila lembu A lebih besar sikit, maka hak yang dapat daging daripada lembu A tuang dia hak 7 orang. Tiba-tiba lembu A kecil sikit, kita nak sama rata dengan peserta daripada lembu B kecil sikit, tiba-tiba kita nak sama rata orang tuang lembu A dengan lembu B, maka hak tu salah. Menyebabkan orang hak yang patut boleh lebih sebab lembu dia besar sikit akan jadi kurang, orang hak yang patut boleh kurang akhirnya boleh lebih. Maka di situ akan ada benda zalim. Maksud dia zalim, kita mengurangkan hak orang dan di sana ada makan harta orang secara batil. Tu benda hak yang perlu kita kena faham. Jadi kalau nak buat ramai saat itu kita kena asing. Lembu A kita tak suku, lembu B kita tak suku, lembu C kita tak suku. Baik. Ini di antara benda hak yang penting yang perlu kita kena ambil beratlah dalam pelaksanaan ibadat korban kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya lagi babul aqiqah, bab pada membincangkan tentang aqiqah. Kita habis dah korban, hadis yang berkait dengan korban daripada kitab Bulughul Maram habis dah. Ni kita nak bincang berkenaan dengan aqiqah. Sebelum daripada ni kita pernah cerita perbezaan di antara aqiqah dengan korban. Apa yang kita sebut sebelum daripada ni adalah korban ni kita sembelih binatang tertentu dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dan juga menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, okey, itu korban. Jadi korban adalah kita sembelih binatang tertentu di dalam waktu tertentu kerana mensyukurkan nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, serta kita nak menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Berbeza dengan aqiqah. Aqiqah ni adalah penyembelihan binatang tertentu. Setelah daripada kelahiran ataupun penyembelihan binatang tertentu, kerana kita nak bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat anugerah anak yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi kalau kita sembelih binatang tertentu
kerana kita nak bersyukur di atas nikmat Allah Ta'ala kurniakan anak kepada kita, itu yang dinamakan sebagai akikah. Akikah dia tidak ada waktu yang ditetapkan sebagaimana korban. Akikah boleh kita buat sepanjang tahu. Kita boleh buat sepanjang tahun tanpa ada batasan waktu. Cuma hak yang paling afdal adalah kita buat hari yang ketujuh setelah daripada kelahiran. Baik. Dia perbezaan di antara akikah dengan korban. Kalau kita perhati hak yang Amba sebut saat ni, kalau korban adalah kita nak bersyukur kepada Allah di atas nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, manakala akikah adalah kita nak bersyukur di atas nikmat kelahiran anak saat ni tu. Nikmat Allah Ta'ala bagi anak. Baik, kita buat contoh. Sebagai contoh begini, katakanlah orang puang ataupun isteri kita melahirkan anak kita pada 4 Zulhijjah. Sebagai contoh, pada 4 Zulhijjah. 4 Zulhijjah, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi hari raya jatuh hari yang ketujuh. Sebab dia kaedah kira 7 hari itu hari kelahiran kena kira dah sehari. Baik. Jadi bini kita ataupun isteri kita melahirkan anak kita pada 4 Zulhijjah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Jadi hari ke-10 hari raya tu kita pun beli seekor kambing. Kita nak sembelih untuk anak kita. Kita nak sembelih untuk anak kita. Kalulah kita nak sembelih untuk anak kita, niat kita adalah kerana Allah, nak bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas kurniaan anak kepada kita, maka itu yang dinamakan sebagai akikah. Tapi kalau kita sembelih untuk anak kita pada hari yang ketujuh, kerana niat kita adalah kerana nak bersyukur kepada Allah di atas nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala bagi kepada anak kita, maka itu dipanggil kita buat korban untuk anak kita. Dia lain. Buat korban lain, buat akikah lain. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain kabshan. Rawahu Abu Dawud wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu al-Jarud wa Abdul Haq, lakin rajjaha Abu Hatim irsalah. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan akikah untuk dua cucunya Hasan dan Husain dengan seekor kambing kibas untuk setiap seorang. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu al-Jarud, Imam Abdul Haq. Namun Imam Abu Hatim mentarjihkan, menguatkan hadis ini adalah hadis mursal. Ini adalah perkataan Abdullah bin Abbas, bukanlah hadis yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kita bahawasanya Rasulullah pernah buat akikah kepada dua orang cucu dia, Hasan dan Husain. Hasan seekor kibas biri-biri, Husain juga seekor biri-biri. Maka berpandukan kepada hadis ini, kita apabila kita dapat anak, maka sunat kita buat akikah sekurang-kurangnya seekor kibas ataupun seekor kambing untuk anak lelaki dan anak perempuan. Cuma hak yang paling afdal anak lelaki adalah 2 ekor. Baik, wa akhraja Ibnu Hibban min hadithi Anas nahwah. Imam Ibnu Hibban telah mengeluarkan hadis yang sama, iaitu hadis Anas, seumpama hadis yang kita baca saat ini. Seterusnya katanya wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum an ya'uqqa 'anil ghulami syatani mukafa'atan wa 'anil ghulami syatani mukafi'atan wa 'anil jariyati syah. Rawahu at-Tirmidzi wa sahhaha. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mengakikahkan bayi lelaki dengan 2 ekor kambing yang sama kedua-duanya, dan untuk bayi perempuan dengan seekor kambing. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam Tirmidzi. Jadi hadis ni Aisyah menceritakan kepada kita bahawasanya Rasulullah memerintahkan dalam akikah ni, kalau untuk kanak-kanak lelaki 2 ekor kambing dan kanak-kanak perempuan seekor kambing. Cuma macam hak yang kita khabar tadi, memada untuk anak lelaki seekor kambing. Jadi seekor kambing sudah memadai. Namun hak yang paling afdal adalah 2 ekor kambing.
Baik, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Sekiranya dipanjangkan umur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.